Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengetua, guru besar dan guru-guru yang saya hormati. Video ini adalah untuk memudahkan cikgu-cikgu mengisi Google Form bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PTPR. Perkara yang pertama yang cikgu kena pastikan adalah email cikgu. Pastikan cikgu menggunakan email delima cikgu, baru dikira cikgu mengajar. Email cikgu sebenarnya ada bentuk G kat depan G, huruf G, dan bukannya huruf M. M adalah murid. Sebab saya pernah dapat laporan, ada guru yang tidak dapat membezakan G dengan M. Dia kata, apa tu G, apa tu M? Wah, sebenarnya G tu adalah email untuk guru, M tu adalah email untuk murid. Seperti tahun lepas, hampir 200-300 guru telah menggunakan email yang salah. Ada yang juga menggunakan admin sekolah. Macam mana tu? Kami nak trace cikgu tu mengajar, sedangkan dia menggunakan admin sekolah. Yang menggunakan ID murid pun banyak. Berkemungkinan anak dia, berkemungkinan anak murid dia. Jadi cikgu kena pastikan bahawa email cikgu mestilah email cikgu sendiri. Dan email cikgu tolong jangan dikongsikan kepada kawan-kawan cikgu atau orang lain. Contohnya kawan cikgu cakap apa? Aku dah siap dah PTPR. Boleh tak isikan sekali lah Google Form? Sama je. Tapi cikgu pakai email cikgu, sedangkan pengajaran tu kawan cikgu punya kan. Jadi kawan cikgu tu sebenarnya tak mengajar, sebab dia bukan menggunakan email dia. Jadi dia pakai email cikgu. So pastikan cikgu tengok betul-betul dekat Google Form cikgu. Jika bukan email cikgu, cikgu klik pada switch account dan tukarkan kepada email cikgu, dan cikgu teruskan ke slide yang seterusnya. Seterusnya cikgu boleh pilih institusi tempat bertugas. Okey, kalau cikgu tengok pilihan cikgu di sini, bila kita klik, dia ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kalau cikgu klik sekolah rendah, bila klik pada next, cikgu boleh lihat pilih sekolah akan semua menjadi sekolah rendah. Nampak tak cikgu? Semua sekolah rendah. 65 sekolah rendah di Kintar Selatan. Okey, jika kita tengok back balik, bila kita klik pula cikgu sekolah menengah, next, pilih sekolah akan menjadi semuanya sekolah menengah. Jadi tidak ada kesilapan lah kali ni untuk mengisi sekolah mana. Dia memudahkan lagi cikgu kan. Okey, kita ambil contoh sekolah rendah dulu cikgu. Kita cuba sekolah rendah, kita next, kita cuba dengan SK, kita pilih SK Pengkalan Baru. Kita klik pada next. Okey, bila cikgu tengok peringkat sekolah, cikgu kena pilih lah. Cikgu tadi kan sekolah rendah, klik pada sekolah rendah, next. Kemudian tahun. Cikgu mengajar tahun apa? Kalau ini sekolah rendah, dia akan bagi item sekolah rendah. Prasekolah D1 tu darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, pemulihan khas, PPKI sekolah rendah. Jadi cikgu akan pilih lah. Sebagai contoh, saya ambil D1, darjah 1. Kemudian mata pelajaran cikgu. Bila cikgu tengok sini, semua mata pelajaran sekolah rendah ada di sini. Okey, nampak cikgu? Jadi bila cikgu dah tengok semua, tolong elakkan kalau cikgu rasa betul-betul dah tak ada semua subjek atas ni, barulah cikgu tengok dan klik pada others. Kita klik pada others. Tetapi cikgu kena pastikan betul-betul tak ada. Sebagai contoh, kadang-kadang cikgu tu selalu sebut, kau mengajar apa? RBT. RBT tu apa? Tak tahu pula nama panjang. Dia tulislah dekat others RBT. Sedangkan RBT ada, iaitu tengok reka, bentuk dan teknologi. Ada. Kenapa nak buat others? Dia akan menjadi masalah pada kerosakan data.
Dia akan jadi banyak. Dia akan bertindih-tindih. Sedangkan yang klik dah ada dah dia punya subjek, tapi cikgu tu pilih others. Okey? Sebagai contoh lagi, pendidikan seni dan visual, dekat sekolah sebut PSV, tapi tiba-tiba time ni kau tak jumpalah PSV, padahal pendidikan seni dan visual. Dia pergi others, letak PSV. Itulah menyebabkan kesilapan demi kesilapan cikgu pengisian data. Lepas ni cikgu pastikan betul-betul subjek yang cikgu ajar, pastikan dia betul. Tak perlu nak buat others kalau betul-betul tak ada. Saya pun rasanya dalam sekolah rendah ni rasanya semuanya ada kot. Kan? Okey. Sebagai contoh, saya ambil matematik. Saya klik pada matematik. Kemudian saya klik pada next. Kemudian di sini ada tarikh untuk cikgu mengajar. Cikgu akan mengajar pada hari Isnin, iaitu 25 hari bulan 1. Memang tarikh dia bagi satu je. Ini pengurusan ni dibuat oleh JPN. Jadi kita tak boleh pandai-pandai nak taip ke apa semua. Jadi mengelakkan pada pertindihan waktu, cikgu hanya diberikan satu pilihan saja tarikh, iaitu 25 hari bulan kalau cikgu mengajar hari Isnin. Dan tarikh 25 hari bulan ini akan bertahan sehinggalah pukul 9 kebesokan harinya. Selepas pukul 9 tu, tarikh ni akan hilang. Cikgu kena faham. Dia akan menjadi 26 hari bulan 1. Jadi siapa yang mengajar 25 selepas pukul 9, kalau diisi juga, dia akan kira dia mengajar hari kedua. Okey. Sebagai contoh, saya klik pada tarikh. Okey, tempoh masa. Okey, kita ambil lah. Saya mengajar lah. Waktu kan saya ambil matematik. Saya mengajar sejam hingga 2 jam. Okey. Di sini ada bilangan murid yang mengikuti PDPR dalam talian. Cikgu letakkan nombor berapa orang yang hadir dalam talian. Lepas tu cikgu buatlah berapa murid yang hadir di luar talian. Kemudian selalunya kalau sekolah cikgu tak ada offside, jangan buat. So kosongkan. Kalau tak ada murid, kosongkan. Tak payah letak kosong, tapi kosongkan. Tak payah letak nombor. Senang sikit. Tak perlu letak nombor. Dan kemudian yang ini penting, bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR. Setelah cikgu mengkaji bahawasanya ada murid yang tidak hadir, baru cikgu letakkan. Cikgu pastikan betul-betul cikgu. Nanti di akhir daripada Google Form ni, saya akan bagi satu contoh macam mana kita nak pastikan murid tu hadir atau tidak hadir. Di akhir video ni cikgu. Cikgu tunggu. Barulah cikgu rasa semangat. Macam mana nak tahu macam mana pelajar tu hadir dengan tak hadir? Tunggu last video. Okey cikgu. Lepas tu di sini cikgu gunakan pendekatan PDPR yang digunakan. Cikgu klik lah dalam talian, luar talian, offside ni. Kalau ada bercanda lah. Kalau tak ada bercanda, tak payah klik. Ataupun gabungan yang cikgu gunakan dalam talian dan luar talian. Ini pun di akhir di akhir video ni akan saya terangkan lebih jelas dan mendalam macam mana cikgu nak pakaikan gabungan talian. Okey. Seterusnya, PDPR secara dalam talian menggunakan platform selain D5. Okey. Ya atau tidak? Ada tak gunakan platform selain D5? Okey. Lepas tu cikgu ya atau tidak. Lepas tu kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian. Ada modul dan projek. Yang bermaksud sewaktu cikgu tu mengajar, kadang-kadang dalam macam Google Meet kan, Google Meet, cikgu mengajar dan di akhir pengajaran cikgu, modul cikgu upload penggunaan modul atau projek. Jadi murid upload balik, download semua dia punya modul dan dia orang buat kerja. Itu sebenarnya dikira dalam talian. Sebab dia berlaku dalam real time. Walaupun sebut modul. Modul ada dua. Dia ada satu dia hantar
mak bapak datang ke sekolah ambil. Ada satu modul dihantar melalui online. Tetapi dia mesti dalam real time. Cikgu faham Dalam real time mengajar. Cikgu sedang mengajar, cikgu hantar modul dan projek melalui Telegram atau WhatsApp. Budak download, itu dinama online. Okey. Di sini pula di bawah ni keadaan PDPR, kaedah PDPR yang digunakan secara luar talian. PDPR menggunakan modul dan projek. Cikgu nampak benda macam sama kan. Tapi cikgu upload juga dalam WhatsApp, dalam Telegram, tetapi bukan real time. Cikgu nampak Maksudnya cikgu tu mengajar 9 hingga pukul 10. Habis pengajaran dah habis dah. Tapi WhatsApp dengan Telegram tu tetap kita download kepada murid tersebut. Murid tu lepas pengajaran tu muncul pukul 10, pukul 10 lebih, pukul 11, pukul 12, pukul 1 petang, dia buka, dia download, dia buat. Itu dinama luar talian. Jelas cikgu? Mana-mana modul dan projek ni bila berlaku luar talian adalah dia download bahan tersebut selepas PDPR. Selepas cikgu mengajar dia real time. Okey? Dapat cikgu itu beza di antara projek dan modul tu secara online dengan modul dan projek secara offline. Okey? Seterusnya kaedah PDPR yang digunakan secara offsite ni, kalau ada bencana baru buat. Selalunya saya rasa kita selatan insya-Allah lah tak ada bencana. Hari tu hampir-hampir nak jadi banjir, tapi tak jadi banjir Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok, adakah anda melaksanakan pentafsiran bilik darjah? Kalau ya, kalau tidak, tidak. Okey sepatutnya kalau kita buat tu, pentafsiran tu lebih nampak pengajaran kita lebih mantap Okey. Kaedah pentafsiran dalam bilik darjah yang dijalankan semasa sesi PDPR. Okey, kalau dia buat DC. DC. Kalau tidak, dia tak payah isi lah. Bermakna dia buat dari pemerhatian, penulisan, lisan atau gabungan. Maksud gabungan dia boleh buat 3-3. Dia boleh buat 2. Itu gabungan lah semua. Okey. Seterusnya, adakah pentafsiran bilik darjah direkodkan selepas mengajar? Kalau ya, kalau tidak, tidak. Okey, lepas tu selesai. So, kali ni Google Form lagi mudah daripada sebelumnya. Untuk lebih detail, cikgu boleh tengok video yang kedua. Pengisian Google Form PDPR. Guru boleh mengisi Google Form PDPR bermula pukul 9 pagi hingga pukul 9 pagi keesokan harinya. Tempoh masa pengisian adalah 24 jam. Selepas tempoh tersebut dikira hari seterusnya. Contoh 1, Cikgu Jai mengajar pada tarikh 25 hari bulan 1 2021 pada pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Beliau mengisi Google Form PDPR pada 26 hari bulan 1 2021 pada pukul 8 pagi. Data tersebut dikira sebagai PDPR bertarikh 25 hari bulan 1 2021. Maksudnya cikgu, last isi orang Google Form tu pada pukul 8.59. Itu paling last lah. Jangan pukul 9 tu tak sempat nanti Kang. Jadi itu pun 8.59 pada keesokan harinya cikgu isi. Dikira cikgu mengajar pada hari 25 hari bulan. Jelas cikgu? Jadi contoh kedua, Cikgu Lia mengajar pada tarikh 25 hari bulan 1 2021 pada pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Beliau mengisi Google Form PDPR pada 26 hari bulan 1 2021 pada pukul 9.30 pagi. Data tersebut dikira sebagai PDPR bertarikh 26 hari bulan 1 2021. Ini menunjukkan seolah-olah Cikgu Lia tidak melaksanakan PDPR pada 25 hari bulan 1 2021. So berhati-hati cikgu, kalau cikgu nak isi
tolong isi pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Sewaktu tahun lepas kita sampai pukul 6, tetapi sekarang arahan daripada JPN kita dah ubah. Tak ada lagi cikgu kalau lewat murid kata bagi malam lambat, ataupun cikgu kadang-kadang tak sempat. Jadi diberikan kelonggaran cikgu untuk mengisi. Cikgu boleh isi pukul 3 pagi boleh, pukul 2 pagi boleh, kan? Tapi jangan selepas pukul 9 pagi keesokan harinya, sebab dia akan jadi hari kedua cikgu mengajar. Jadi sepatutnya tarikh pada hari tu cikgu mengajar, dikira cikgu tak ajar lah, cikgu tak ikut jadual lah. Hati-hati cikgu. Okey, kita tengok pula cara bilangan murid yang mengikut PDPR. Kita tengok situasi 1. Situasi 1, Cikgu Jai mengajar matematik darjah 1. Pada pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Pelajar keseluruhan murid dia 20 orang. Okey. Ini murid yang belajar di rumah Okey. So, PDPR dalam talian, masa cikgu mengajar, Cikgu Jai mengajar, dia berinteraksi dengan murid melalui Google Meet dan memberi lembaran kerja melalui Telegram dan WhatsApp. Jadi yang pada waktu tu cuma 15 orang saja yang melalui Google Meet sampai pukul 10 pagi. Murid tu follow Cikgu Jai. Okey. Kalau PDPR luar talian, ia berlaku bila selepas pukul 10 pagi Cikgu Jai mengajar. Maksudnya contohlah murid menonton rakaman video pengajaran Cikgu Jai yang dihantar dalam Telegram atau WhatsApp. Murid membuat latihan dalam lambaran kerja yang dihantar melalui medium yang sama. Yang buka WhatsApp Telegram 3 orang. Maksudnya lepas cikgu tu mengajar, lepas pukul 10, budak tu baru buka WhatsApp. Yang buka WhatsApp, yang buka Telegram, yang download, yang tengok, itu dikira di luar talian. Sebab dia tidak berlaku semasa Cikgu Jai mengajar. Kena tahu beza dia. Di antara, kalau dia berlaku di dalam masa Cikgu Jai mengajar, dikira dalam talian. Kalau dia berlaku di luar masa Cikgu Jai mengajar, dikira 2 talian. Bermakna Cikgu Jai mengajar gabungan dalam talian dan luar talian. Bermakna Cikgu Jai telah menggunakan PDPR kaedah gabungan. Di situ kena lihat apa maksud gabungan. Kalau keseluruhan dalam talian, kita buat keseluruhan dalam talian . Okey, cikgu lihat macam mana kita nak tengok tidak mengikuti PDPR. Cikgu Jai mendapati terdapat murid yang langsung tak memberi respon pada talian, dalam talian dan luar talian. Dua-dua dia tak ada. Kalau cikgu nak tengok hadir ke tidak hadir, nanti last slide nanti cikgu boleh tengok macam mana cikgu nak trace macam mana dia hadir, macam mana dia tidak hadir. Nanti saya akan beritahu di akhir rancangan. Okey, sabar cikgu. Nampak macam macam mana nak baca macam mana murid ni hadir ke tak hadir kan. Kita kena tahu kan. Cikgu kena tunggu sampai di akhir rancangan. Okey. So kesimpulan dia, kehadiran dalam talian 15 orang, kehadiran luar talian 3 orang, tidak hadir 2 orang. So keseluruhan dia 20 orang. Okey, jelas Okey. Situasi kedua, bilangan murid yang mengikuti PDPR. Kita tengok. Ini namanya Cikgu Ram. Cikgu Ram ni dia mengajar bahasa Melayu. Dia buat kelas gabungan tahun 3. Masa pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dia mengajar. Bilangan murid, dia ada mengajar 3 kelas. Dia mengajar 3 kelas.
Jadi bila dia ngajar 3 kelas, masuklah 3 okit, 3 cepaka 20 orang, 3 anggrek 15 orang, keseluruhan 50 orang. Dia mengisi Google Form satu je. Tak payah nak 3 kali Google Form, sekali je. Sebab dia gabung semua sekali. Dia kira 50 orang, dia hantar satu Google Form. Okay. So sebagai contoh, dalam talian pada pukul 9 hingga pukul 10, Cikgu Ram interaksi dengan murid dengan Google Meet, dan dia beri lambaran kerja melalui Telegram dan WhatsApp. Kehadiran 35 orang. Okay. So di luar talian pula, selepas pukul 10, menghantar rakaman video dia, dan kemudian murid membuat lambaran kerja yang dihantar dalam medium yang sama, yang hadir 10 orang. Okay, yang tengok balik selepas 35 orang tu, jangan kira, kita tengok selepas tu 10 orang pula buka WhatsApp, tengok rakaman, buka lambaran kerja dan buat kerja. Itu dinama luar talian. Okay. Dan akhir sekali kat situ, yang tidak mengikuti PDPR, Cikgu Ram mendapati terdapat murid yang langsung tidak memberi respon dalam talian dan luar talian seramai 5 orang. Okey. Kita tengok situasi yang ketiga. Okey. Ini nama Cikgu Nora. Cikgu Nora macam artis kan. Okey, Cikgu Nora ni mengajar bahasa Inggeris. Dia buat gabung kelas. Dan mungkin ni sekolah-sekolah SKM selalu berlaku lah kan. Pelajar tak ramai kan. Jadi tahun 2 dengan tahun 3 dia gabung sekali. Okey. Jadi ada 3 okit, 12 orang, 2 cempaka, 9 orang. Okey, dia gabung kelas. Tapi di sini situasi ni adalah sebenarnya nak menunjukkan Cikgu Nora perlu mengisi 2 Google Form. Sebab dia mengajar tahun yang berbeza. So Google Form yang pertama diisi dengan tarikh, dengan masa yang sama tu tahun 2. Lepas tu Google Form yang kedua dia buat untuk tahun 3. Dia tak boleh 2 dengan 3 buat sekali. Tak boleh. So kena buat 2 lah Google Form. Tak banyak pun Google Form kali ni, sikit je, mudah je kan. Okay. So kita nak belajar hadir PDPR. Okay. Murid hadir, kita tengok murid tu melihat WhatsApp, dalam Telegram hanya respon terima kasih, telah menerima bahan, dikira hadir. Jangan kalau cikgu tengok dia datang Google Meet tu, memanglah jelas dia hadir kan. Cikgu buka cikgu hantar modul, dia ambil kan, pun dikira hadir. Okey. Yang kedua pula, murid yang mengambil bahan dari sekolah, contoh modul selepas sekolah, dia ambil, dikira hadir. Nampak jelas tak cikgu? Janganlah cikgu cakap tak hadir, dia hadir. Kan? Ada setengah tu kalau dia buka WhatsApp dia ada blue tick, kiranya dia ni baca. Betul dia respon terima kasih. Kira hadir lah tu. Okey. Jangan juga kita sebab dalam situasi COVID ni, dalam PDPR ni, ada benda yang kita tak nampak apa yang dibuat dekat sekolah, tapi tiba-tiba dia hantar tugasan tersebut kan. Padahal dia kadang-kadang yang dalam kelas pun tak hantar tugasan kan. Kalau di luar lebih kurang sama dah dalam kelas kan. Jadi kita terima dia sebagai hadir. Okey, kita tengok tidak hadir PDPR. Apa ciri-ciri murid yang tidak hadir PDPR? Yang pertama, murid tak dapat dikesan langsung. Call tak ada, WhatsApp tak ada, bunyi tak ada, datang tak ada. Tak dapat kesan. So dia kira tidak hadir. Okey. Yang kedua, murid yang tidak memberi respon di atas tugasan yang diberikan. Cikgu dah download, cikgu dah bagi kat dia, cikgu buka, masih lagi tak ada tanda tik biru, masih lagi tak ucap terima kasih, ataupun saya dah dapat, cikgu tengok tak ada. So bermakna tidak hadir. Okey. Yang ketiga, murid menyatakan sebab sakit. Dia telefon, cikgu saya tak dapat join kelas hari ni cikgu, saya tak sihat lah cikgu. So kira tak hadir lah sebab dia sakit. Okey. Yang keempat, murid yang menyatakan tak dapat mengikuti PDPR. So dia telefon, cikgu, hari ni saya penat lah cikgu, malas lah nak join PDPR cikgu. Dia dah cakap dia tak join. Jelas dia berinteraksi dengan cikgu, dia cakap dia tak nak join. So kita nak pasal macam mana kan? Kadang-kadang
Kalau cikgu pandai memujuk, kan, cikgu sembang elok-elok dengan dia, motivasi dia, kaunselor dia untuk dia join PDPR cikgu, dia ikut, alhamdulillah. Kan, budak sekarang budak manja lain macam, kan. So itu atas pengalaman cikgu dalam mendekatkan murid cikgu suka pembelajaran dari rumah dalam situasi begini, kan. Sebab ini kita anggap ni ujian daripada Allah. Mungkin ada banyak asbab yang kita pun tak tahu, kan. So kalau ada sebarang kemusykilan atau tak faham, boleh PM dan Telegram saya. InsyaAllah saya akan jawab. Okay. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.